produced by giving birth. A male and female adults will need to get married before a mother will be pregnant for 9 months while the infant grows in her womb. The infant will grow slowly over the course of 9 months. Then, the mother will give birth to the child. It is similar to the life cycle. How many stages of growth do you know? You can guess the answer in 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. Time's up! Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Akram. Guys tahu, saya ni sebenarnya jarang untuk terlibat dengan drama-drama social media ni. Tapi video ni, topik ni menarik perhatian saya untuk memberikan pendapat saya ataupun untuk merungkai isu. Dia ni boleh dikategorikan sebagai public figure sebab dia adalah penyampai radio di Hits FM Sarawak. Sebagai konteks insiden ni, ada seorang guru wanita ni yang mengajar di Didik TV secara sukarela, mengajar di Didik TV. Dia mengajar subjek sains, bukan subjek English pun, dia mengajar subjek sains untuk murid-murid tahun 2 sekolah rendah. Kepada mereka yang tidak tahu, Didik TV adalah sebuah rancangan baru, tidak disponsor, tapi Didik TV reach out to Kubi-Kubi Go, sponsor Kubi-Kubi Go. Didik TV adalah sebuah rancangan yang didedikasikan untuk menyiarkan rancangan-rancangan pendidikan, khusus untuk rancangan-rancangan pendidikan sahaja. Dulu adalah NTV7 di-rebrand ataupun dijenamakan semula. NTV7 ni kamu tahulah, cerita-cerita anime, One Piece, Gundam, Shinchan, Slam Dunk dan apa-apa pun. NTV7 di-rebrand menjadi Didik TV dan cikgu ni mengajar di salah sebuah rancangan di Didik TV tu. Lepas tu brother ni, penyampai radio ni yang dia ingat English dia perfect sangat, dia ingat English dia tahap Oxford ataupun Harvard. Dia dengar penyampaian English cikgu ni, mungkin di telinga dia sebagai kampungan ataupun tidak mengikut standard dia. Mungkin juga standard dia ni macam orang British. Do we have to talk English using British slang, or do we have to talk English using American slang so people wouldn't make fun of us, or we can talk English like Malay, like broken Malay also can, as long as people understand, then no problem what. Tapi bagi brother ni, English cikgu ni sesuatu yang melucukan, sesuatu yang dia rasa dia boleh make fun of, dia rasa dia boleh buat gurauan dan terus dia terfikir, lucu juga cara cikgu ni cakap English macam kampungan betul. Apa kata kita buat satu video TikTok di mana kita ketawa dengan ketawa fake. It is similar to the life cycle. How many stages of growth do you know? You can guess the answer in 5 seconds. Lepas tu kita letak tangan kita di muka supaya believable, supaya orang pun ikut sama-sama ketawa mempersendakan cikgu ni. Tapi idea dia yang dia sangka lucu ni mendapat kecaman daripada netizen, di mana netizen tengok dia punya aksi yang dia ingat lucu ni, konten yang dia ingat lucu ni sebagai satu konten yang kurang ajar, di mana dia bukan sahaja mempersendakan orang yang sedang mengajar, tetapi dia juga mempersendakan seorang guru, satu perangai yang agak-agak biadab dan kurang ajar lah. Jadi dia pun dikecam, orang pun mula cancel dia. Yalah, di Malaysia ni cancel culture makin kronik kan. Jadi orang pun cancel brother ni, sampai tahap orang pergi ke Hits FM sendiri untuk membuat aduan, dan akhirnya Hits FM Sarawak memutuskan untuk menggantung dia daripada bekerja sebagai DJ radio. Taulah di Hits FM tu diorang guna bahasa English. Mungkin juga brother ni jarang untuk cakap bahasa Melayu, tapi janganlah mempersendakan orang lain pula. Kena-kena lagi saya tengok umur brother ni 29 tahun. Kita ni satu umur bro. Kenapa ada mentaliti yang macam tu? Kenapa ada mentaliti untuk mempersendakan orang? Kau kena faham, kita dibesarkan dengan pelbagai media. Kita dibesarkan dengan muzik, movie, YouTube, internet
dan sebagainya. Ada yang belajar macam saya belajar English, tengok WWE dan juga music, saya tengok Gusti belajar English. Sekarang pun masih broken juga. Tapi ada setengah senior kita ni, diorang tiada akses kepada benda-benda tu. Cara diorang belajar dulu sangat-sangat susah, bukan macam kita sekarang ni. Bukan semua orang English diorang perfect macam kau punya English, Ji. Jadi agak-agak lah kan sebelum mau mempersendahkan orang tu. Ini mengingatkan saya kepada quotes daripada Mike Tyson. Kata Mike Tyson, social media membuatkan orang selesa untuk mempersendahkan orang lain tanpa ditampar di muka. Mike Tyson cakap English lah, saya translate, bukanlah dia cakap Melayu kan. Tapi ini adalah contoh terbaik yang kita boleh tengok. Dia buat video tu sebab dia rasa lucu untuk mempersendahkan orang lain. Apa kita ada lagi konten lain mau molah di TikTok kita toh? Jangan kamu mempersendahkan pula bahasa Melayu Sarawak saya, dan jangan kamu cancel saya pula. Itulah antara apa yang terjadi yang membuatkan saya tergerak untuk memberikan pendapat saya pasal isu ni. Dan orang-orang macam ni yang membuatkan orang lain takut untuk cakap English. Orang lain takut untuk cakap di public. Kadang-kadang ada orang yang cuba untuk cakap English ni sebab diorang mau fit in, sebab diorang mau diorang mau belajar, diorang mau membiasakan diri. Sebab orang cakap, hari-hari cakap, lama-lama kita lancar untuk cakap English. Jadi orang-orang yang mempersendahkan orang lain ni, ini yang membuatkan orang takut untuk cakap English. Ada yang mengelak daripada cakap English. Bukan sahaja takut dengan sebutan English tu, takut juga kalau lancar ataupun tidak, takut cakap tersekat-sekat, takut cakap lain bunyi dia. Tapi kalau dia orang cakap, orang-orang macam ni pula kasi ketawa diorang. Jadi sampai bila-bila lah diorang susah mau belajar. Dan ada satu persepsi terhadap orang yang lancar untuk cakap English ni. Ada persepsi yang orang tu lancar, English dia fluent, dan dia guna fancy words, ayat-ayat yang kita tidak selalu dengar. Lepas tu kita tengok dia sebagai seorang genius, seorang yang pandai. Itu adalah satu persepsi yang salah. English is just another language to learn. Ada orang yang fasih, ada yang tidak. Tidak semestinya yang fasih tu genius, pandai. Sebagai contoh ni lah, umur 29 tahun, umur hampir sama dengan saya. Tapi mentaliti macam tu, mempersendahkan orang lain. Janganlah bikin malu orang Borneo. Kita di Borneo ni, iyalah kita didedahkan dengan English. Banyak didedahkan dengan English sejak kita kecil lagi. Jadi ada di antara kita ni yang memang fluent dalam English. Macam kau lah salah satu contoh dia. Tapi itu nak memberikan kau hak untuk mempersendahkan orang lain. Tidak memberikan kau hak untuk mengetawakan orang lain. Post di social media, mau bawa orang lain ketawa pula. I mean like, dah matang lah bro. Kita 29 tahun, fikiran mentality tu kena matang sikit. Janganlah buat orang down pula. Kena fikir macam mana keluarga cikgu tu. Apa yang diorang rasa? Mestilah kalau kau try untuk buat benda tu viral di TikTok kau, mestilah orang lain akan ikut-ikut. Orang akan ikut mempersendahkan cikgu tu pula. Tapi untuk berlaku adil, brother ni pun sudah minta maaf. Dan iyalah memang agak panas dan juga memang agak biadab juga. Tapi kalau orang sudah minta maaf, bagi saya kita cuba untuk terima maaf dia tu. Walaupun ialah masih lagi panas hati kan, nampak orang lain mempersendahkan orang lain. Tapi bagi saya kalau dia sudah minta maaf macam tu, secara peribadi saya akan okay lah bro, kau jangan buat lagi lepas ni. Kau jangan buat hal lagi, kau jangan bikin malu brand yang you work with. Jangan kau bikin malu orang Borneo lagi. Dan ini akan menjadi satu pengajaran bukan sahaja dengan dia, tetapi juga dengan orang lain juga. Sebagai satu masyarakat, kita boleh tengok insiden ni sebagai satu insiden yang membuka mata kita. Kita jangan mempersendahkan orang. Macam yang saya cakap tadi, ada orang yang cuba untuk cakap English ni, tapi sebutan diorang kurang betul. Ada yang subscribe jadi Screcap. Sebagai satu contoh dia lah, kita janganlah ketawakan dia pula bila dia cuba untuk cakap English. Kadang-kadang dia mau fit in dengan kita. Sebab orang ramai cakap English, dia pun mau try cakap English. Kau dengar je lah dia cakap English, janganlah kau mau kasi ketawa dia pula. Dan kalau orang tu jenis yang terbuka dengan menerima cadangan, kau try lah untuk kongsi apa yang kau tahu pasal English, bukan kau mempersendahkan orang pula. Encourage kawan-kawan kamu untuk cakap English, sebab English adalah second language di Malaysia ni. First language adalah bahasa Melayu, tapi agak penting juga untuk kita tahu it's okay broken English also can, as long as people understand you use the correct word. You don't have to worry about the grammar, as long as
as they can understand you, you can speak English, you can survive anywhere. As long as you get the basic part only, then you are good to go. Kamu tak payahlah mau tertekan untuk ikut slang-slang tertentu. Contohnya macam ada yang mau ikut slang British. Oh, I use British slang, I speak like British people. Ataupun guna American English. Oh, I use American English, people must think I'm smart. I use fancy words, people must think I'm a genius and I'm better than them. Bang bang, what's up gang, what up gang. Kamu tak perlu mau guna slang-slang macam tu. Kamu guna slang Malaysian kamu, slang yang kamu selesa. Tapi tidak semestinya kamu tak boleh pakai slang English ataupun slang American ataupun any other slang, as long as the language is spoken understandably. As long as orang boleh faham kamu punya English tu, then that would be good enough. Ramai yang memberikan pendapat diorang pasal isu ni. Salah satu ialah dari Tengku Aziza Iskandar. Kata beliau, ada masa bahasa Malaysia saya kurang betul dan saya malu. Tapi kalau bahasa Inggeris saya tidak betul, saya tidak malu kerana itu bukan bahasa ibuda saya. Saya anak Melayu. Begitu juga dengan seorang lagi yang berpengalaman untuk mengajar Inggeris, daripada Nur Azman Zainal. Katanya, saya berpengalaman mengajar bahasa Inggeris sejak 32 tahun lalu dari darjah 1 sehingga muet. Saya rasa saya layak memberikan komen. Mempersenda dan ketawakan penutur bahasa Inggeris tambahan lagi dalam khalayak merupakan faktor terbesar kemerosotan penguasaannya di Malaysia. Yes, betul tu cikgu. Orang-orang macam ni lah yang buat orang lain takut untuk belajar English. Walaupun diorang lancar cakap English di kelas, diorang lancar cakap English, English diorang memang A1 lah, memang cemerlang lah di sekolah. Tapi kalau English tidak dipraktikkan di dalam kehidupan seharian, lama-lama orang akan lupa semua benda tu. Dan bagilah ruang untuk orang cakap English. Kalau diorang mau cakap English, janganlah kamu mau kecam sangat. Dan benda ni bukan saja daripada orang yang fasih dalam bahasa English, tapi ada orang yang tak fasih, tak tahu English langsung pun mempersendakan orang lain yang cuba untuk belajar. Orang macam ni lagilah teruk kan, sebab dia sendiri pun dah tahu tapi dia mau mempersendakan orang lain pula. Dan sebenarnya banyak jenis orang yang mempersendakan orang lain yang cuba untuk cakap English. Dan insiden ni mengajar kita, janganlah kita mempersendakan orang yang cuba sedaya upaya untuk buat sesuatu. Khususnya jangan mempersendakan cikgu yang mengajar kau mau mengejek cikgu pula balik. Dan itu sahaja daripada saya, sedikit perkongsian dan sedikit pendapat saya tentang isu ini. Apa pendapat anda pula? Mungkin juga pendapat kita berbeza, mungkin juga pendapat kita sama. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik, mungkin setiap hari, mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 3 kali. Apapun, make sure kamu check out Kubigo Bigo di YouTube ataupun Facebook. Jangan lupa subscribe ataupun like di Facebook. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo Bigo, menarik, interesting, every day.